Apakah perbezaan antara iblis, Azazil dan juga syaitan? Ini yang kita akan bincangkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat cak sekalian. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya terus diberikan keselamatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memandu kita di dalam hidayahnya untuk kita teruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Baik, satu persoalan yang cak dapat berkaitan dengan apakah di antara beza antara Azazil, Iblis dan juga syaitan ni? Adakah mereka ni semua adalah satu makhluk yang sama ataupun ada perbezaan di antara mereka? Okay, pertama sekali, siapakah Iblis? Okay, Iblis ni sebenarnya adalah daripada keturunan jin, dan sebenarnya jin ni adalah makhluk pertama yang hidup di atas muka bumi sebelum mana diciptakan manusia ataupun diciptakan Nabi Adam AS. Maka apakah tanggungjawab jin? Ya, seperti mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berkaitan dengan jin dan juga manusia ini, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan malaikat jin dan juga manusia itu melainkan untuk beribadah. Maksud dia, suatu mana sebelum mana manusia ada hidup dekat atas muka bumi ni, maka jin ni adalah makhluk yang diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, setelah mana seperti mana kita tengok sekarang ni manusia pun banyak melakukan kehancuran di atas muka bumi ni. Macam tu jugalah jin. Bila mana sampai satu ketika mereka melaksanakan satu kerosakan di atas muka bumi ni, melakukan orang kata apa, kezaliman di antara sesama mereka, maka pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan para malaikat untuk pergi memerangi jin. So bila mana dah perang ni, maka yang mana yang tak dimatikan, yang tidak dibunuh, jin yang tidak dibunuh ni, maka mereka telah pun menjadi tebusan. Dan di antara kalangan jin-jin ni, ada satu jin yang digelar sebagai orang kata apa, dia orang punya kepala mereka ni merupakan seorang yang cukup kuat beribadah. Kuat beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Iblis. Inilah yang dikatakan Iblis. Iblis ni cukup taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sehingga mana ada riwayat pada Ibnu Abbas mengatakan bahawa Iblis ni telah dilantik sebagai ketua malaikat. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa Iblis tak pernah dilantik sebagai ketua malaikat. Namun begitu, dia telah dinaikkan darjat dia. Sebab apa? Sebabkan oleh ketaatan dan juga sifat abd ataupun hamba ya, yang cukup hebat ni, maka Allah SWT menaikkan darjatnya ni setanding dengan para malaikat. Jadi oleh itu, bila mana Allah SWT telah memerintahkan ataupun dalam perancangan ataupun merencana untuk menciptakan Nabi Adam AS, maka pada saat tu para malaikat ni mereka seolah mempersoalkan Allah SWT. Bukan mereka mempersoalkan, mereka ni malaikat ni dalam Quran menyebut bahawa malaikat ni ada satu makhluk yang cukup taat pada Allah SWT. Cuma mereka nak mendapatkan kepastian daripada Allah Subhanahu Taala, kenapa Allah Subhanahu Taala nak ciptakan manusia. Maksud dia melihat kembali kepada penciptaan jin yang melakukan kerosakan di atas muka bumi, maka para malaikat ni khawatir juga manusia ini akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu Taala pada saat itu kata apa? Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Maksudnya Allah Subhanahu Taala mengetahuilah apa saja yang telah direncanakan dan juga dirancangkan oleh dia. Jadi oleh itu, bila mana Allah Subhanahu Taala memerintahkan setelah selesai yang penciptaan Nabi Adam AS ni, maka Allah Subhanahu Taala pun perintahkanlah para malaikat untuk, ataupun para malaikat juga makhluk-makhluk lain ni untuk bersujud kepada Nabi Adam AS. Bukan sujud pengabdian ataupun sujud ibadah, tetapi sujud penghormatan. Namun begitu, ada satu makhluk, yang inilah yang dikatakan Iblis tadi tu. Iblis ni dia jadi orang kata apa, dia tak nak. Sebab apa? Dia merasakan bahawa dia nak memperlekehkan manusia lah kan. Manusia ni, Nabi Adam ni kan diciptakan oleh tanah, sedangkan dia daripada bangsa jin ni diciptakan oleh api. Maka pada saat tu dia kata, mana boleh api ni nak tunduk kepada tanah. Jadi maka pada saat tu dia pun disebabkan oleh sifat sombong dan juga sifat iri hati dia tu, menyebabkan dia akhirnya telah dihina oleh Allah Subhanahu Taala. Daripada tadi Allah Subhanahu Taala menaikkan darjat dia, memuliakan dia setanding dengan para malaikat. Akhirnya disebabkan oleh kederhakaan, tak taat, sebabkan tak mahu bersujud kepada Nabi Adam saja, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menjatuhkan martabat ataupun darjat Iblis ni kepada sehina-hina makhluk. Jadi saudara-saudara sekalian, mengatakan kepada kita bahawa kita ni manusia, sebagai manusia ni pun, kita ni sekiranya kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, maka kita
ini adalah semulia para malaikat. Dan sekiranya kita ni pun ikut perangai iblis, maka pada saat itu kita akan dihina sehina-hinanya, lebih hina sebenarnya daripada binatang-binatang ternakan. Okey, berbalik kepada persoalan yang kedua berkaitan dengan Azazil. Apakah pula Azazil ni? Okey, Azazil ni sebenarnya berdasarkan perkataan nama dia tu adalah Azaz dan juga El. Azaz ni bermaksud kukuh dan El ni bermaksud Tuhan. Maksud dia ni satu hamba atau makhluk yang orang kata taat kepada Tuhan. Dan juga Azazil ni tak ada dalil dalam Al-Quran, tidak ada dalil dalam hadis yang menyebutkan perkataan Azazil ini, tetapi di dalam kitab Taurat ada menyebut berkaitan dengan Azazil. Namun Azazil yang dalam kitab Taurat ni dia berbeza, dia tidak ada langsung orang kata perkaitan dengan iblis. Dan para ulama tafsir ataupun ulama sirah, mereka mengatakan bahawa Azazil ini adalah nama asal kepada iblis. Namun tidak ada, sekali lagi dinyatakan tidak ada dalil yang khusus ataupun dalil yang sahih yang mengatakan bahawa Azazil itu adalah nama kepada iblis. Jadi kita sebagai umat Islam ni kena tahu bahawa Azazil ni benda yang lain. Ataupun Azazil ni kita tak boleh nak tahqiqkan ataupun kita nak nyatakan bahawa Azazil ini adalah iblis. Yang kita tahu dalam Quran Allah sebut adalah iblis. Jadi cukup sekadar tu, kita tahu iblis tu cukup. Okey, berbalik pada persoalan syaitan. Apa pula syaitan ni? Okey, syaitan ni pula para ulama dia ada perbincangan. Okey, syaitan ni yang pertama sekali adalah makhluk yang juga berasal daripada perkataan ataupun daripada bangsa jin. Tetapi jin ni terbagi pada dua. Satu jin yang taat, jin Islam. Dan yang keduanya adalah jin kafir, jin yang tidak taat kepada Allah. Jadi jin-jin yang tak taat pada Allah SWT ni semuanya dinamakan sebagai syaitan. Syaitan ni apa kerja dia? Kerja dia adalah untuk menghasut anak Adam. Siapa kepala dia? Iblis. Jadi iblis ni kepala. Okay, iblis kepala. Jadi anak-anak buah ni siapa? Anak-anak buah ni syaitan-syaitan. Jin-jin yang ke bawah-bawah ni adalah anak buah kepada jin yang paling besar tadi tu, iblis. Dia mereka ni tugas mereka apa dia? Tugas mereka adalah untuk menyesatkan manusia agar kita ni sekali akan mengikut mereka untuk masuk ke neraka Allah SWT wa iyazubillah. Jadi kita doakan itulah yang kita nak. Setiap kali kita nak melakukan apa-apa, mulakanlah dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mudah-mudahan Allah lindung kita daripada orang kata gangguan dan juga dugaan ujian yang dibawakan oleh para syaitan ataupun jin ini. Dan ulama lain juga ada mengatakan bahawa syaitan ni sebenarnya adalah satu sifat. Sifat apa? Sifat suka buat benda yang tak baik, suka ingkar ataupun derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah juga orang-orang kita ni kata kalau perangai, contohlah nampak perangai tak berapa baik ni, orang kata apa? Setan betul lah hang ni. Maksud dia apa? Perangai hang ni tak bagus betul lah, suka buat benda-benda jahat lah, suka buat benda-benda yang tak baik lah, suka derhaka kepada Allah lah. Maka pada saat itu pun istilah syaitan ni boleh digunakan juga kepada manusia. Jadi itu adalah di antara perbincangan ulama lah. Jadi yang seperti mana yang kita tahu ni, sekadar makluman secara umum ni, syaitan ni adalah benda yang banyak orang kata kacau-kacau kita ni lah. Okey, jadi mudah-mudahan jelas berkaitan dengan iblis, Azazil dan juga syaitan. Okey, persoalannya, adakah benar iblis ni pernah jadi ketua malaikat? Okey. Berkaitan dengan ini, jumhur ulama mengatakan bahawa tidak ada satu dalil pun yang mengatakan bahawa iblis ni pernah menjadi ketua malaikat. Dia cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setanding dengan para malaikat. Hanya ada satu pandangan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa iblis ni adalah ketua malaikat. Tapi kepada kita memang kalau kita nak katakan, tetapi kalau nak katakan iblis ni adalah malaikat, memang jauh sekali. Sebab apa? Pertama sekali ada beberapa perbezaan. Yang pertama sekali, malaikat diciptakan oleh cahaya, diciptakan daripada cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan iblis diperbuat daripada bangsa jin yang diciptakan daripada api. Ciptakan daripada api. Okey, dah nampak dah perbezaan kat situ. Maksud dekat sini iblis memang bukan malaikat lah. Sebab malaikat ni kena buat pada cahaya, Allah buat daripada cahaya. Yang keduanya, dalam Al-Quran Allah sebut berulang-ulang kali berkaitan dengan ketaatan para malaikat. Malaikat ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat apa pun mereka akan taat saja sebab mereka tidak ada nafsu. Sedangkan iblis ni dia ada nafsu. Sebab tu dia boleh memilih nak sujud ke Adam ke ataupun tidak sujud pada Adam. Sedangkan para malaikat lain, bila mana Allah kata sujud, maka mereka pun bersujud. Tidak ada mempersoalkan apa-apa. Jadi di sini kalau kita tengok pun dah nampak dekat situ, iblis ni dia tak taat, dia derhaka pada Allah Subhanahu Taala, maka memang tak boleh lah, memang tak benar sama sekali lah sekiranya kita nak samakan iblis ini sebagai malaikat.
Jadi mudah-mudahan pencerahan untuk episod kali ini, dakwah dalam kereta kita, dapat mengeluarkan kita daripada kekeliruan. Selama ni mungkin kita duk tertanya-tanya, adakah iblis ni malaikat? Apakah perkaitan antara Azazil dengan iblis? Adakah Azazil ni satu makhluk yang lain, iblis ni makhluk yang lain? Apakah pula syaitan ni pula? Siapa pula syaitan? Jadi mudah-mudahan ianya mengeluarkan kita daripada kekeliruan ini. Wallahualam. Salah silap mohon ditegur. InsyaAllah bertemu lagi di episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.